Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar murid-murid semua? Semoga sihat sejahtera. Hari ini kita akan membincangkan tajuk penyelidikan dalam sejarah. Terdapat 3 kaedah digunakan oleh sejarawan semasa melakukan penyelidikan, iaitu kaedah bertulis, kaedah lisan dan kaedah arkeologi. Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat menjelaskan 3 kaedah penyelidikan dalam sejarah. Kaedah bertulis: kajian terhadap sesuatu peristiwa daripada maklumat pada sumber dipahat atau ditulis. Tulisan tertua dikesan di dinding gua, dipahat pada batu, ditulis pada kulit kayu, gading dan daun lontar. Kaedah bertulis dilihat pada catatan harian seseorang, fail kerajaan dan catatan pengembaraan. Proses kaedah bertulis adalah seperti berikut: mengenal pasti sumber bagi sesuatu peristiwa, tokoh atau institusi. Contoh kajian tentang sejarah negara kita. Sumber boleh didapati di negara kita, di Portugal dan di Belanda. Terdapat juga dalam bahasa lain seperti Cina, Sanskrit dan Inggeris. Mendapatkan dan mengesahkan sumber bertulis tersebut, penyelidik perlu ke tempat simpanan sumber seperti muzium, arsip dan perpustakaan. Kadang-kadang sejarawan akan mentaksir maklumat dengan bantuan ahli paleografi dan epigrafi. Mengumpul dan menyimpan bahan sumber yang diperoleh. Bahan atau sumber rujukan yang didapati dikumpul di suatu tempat. Sumber dicatat dan disimpan bagi memudahkan penyelidik membuat rujukan. Menggunakan peralatan yang sesuai. Penggunaan komputer bagi menganalisis data dan sumber, membuat penulisan, menyusun bibliografi dan statistik. Menganalisis, memberikan perspektif baharu terhadap peristiwa sejarah. Sejarawan berupaya mengupas dan menjelaskan pertentangan yang wujud pada kajian lepas terhadap peristiwa yang sama. Daun lontar digunakan untuk mencatat maklumat, bahan penulisan masyarakat tradisional. Sumber catatan membantu kita mengetahui sejarah masa lalu dalam pelbagai bidang seperti kebudayaan, keagamaan dan perubatan. Batu bersurat Terengganu. Kaedah bertulis membantu dalam penyelidikan sejarah negara. Penyelidikan terhadap prasasti atau batu bersurat. Batu bersurat Terengganu menceritakan perihal hukum Islam. Hal ini menjadi bukti agama Islam sudah bertapak di negara kita. Kaedah lisan. Proses mendapatkan maklumat melalui lisan. Tokoh yang ditemu buah dikenali sebagai orang sumber. Orang sumber ialah mereka yang memberikan maklumat melalui pemerhatian dan pengalaman sendiri. Apabila kita menghargai orang sumber, bererti kita menghargai sejarah lisan negara kita. Terdapat 3 tahap dalam kaedah lisan. Tahap pertama, persediaan. Menentukan tokoh, menentukan skop atau perkara yang akan ditemu bual, memilih soalan yang bersifat pendekatan sejarah. Tahap kedua, rakaman temu bual. Membuat persediaan dengan mengetahui perkara yang dikaji dengan meneliti sumber bertulis dahulu. Meyakinkan tokoh untuk memberikan kerjasama dan menghargai tujuan pengkajian. Tahap ketiga, memproses rakaman. Membuat senarai dan menyalin atau menyunting rakaman. Menilai fakta-fakta dengan sumber bertulis. Menyimpan rakaman dengan baik. Kaedah arkeologi. Kaedah yang digunakan secara saintifik untuk mencari maklumat sejarah daripada bahan tinggalan sejarah. Antara bahan tinggalan sejarah yang ditemukan melalui kaedah gali cari atau ekskavasi termasuk fosil, tembikar, bahan logam dan binaan daripada batu. UNESCO ialah badan yang mengiktiraf tapak arkeologi di negara kita. Aktiviti gali cari di tapak penemuan. Pertama, perancangan grid sebelum kerja ekskavasi.
Setiap petak diberikan nombor rujukan. Kedua, menanda kawasan berdasarkan plan. Ketiga, ekskavasi dengan mencatat semua penemuan. Kerja-kerja di makmal arkeologi pertama, pemunggahan dan pengisihan. Pengisian biasanya mengikut jenis artifak atau lapisan tanah di tapak artifak dijumpai. Kedua, pembersihan dilakukan sebelum dikaji. Ketiga, pengkatalogan bagi setiap artifak dengan nombor pengenalan. Keempat, menganalisis bagi mendapatkan maklumat tentang sesuatu artifak. Arkeologi bawah air, kajian saintifik tentang sejarah peninggalan manusia yang terdampar di dasar laut, sungai dan tasik. Khazanah kapal dagang yang karam dikaji akan direkodkan. Jabatan Warisan Negara dan Universiti Malaysia Sabah berperanan dalam pembangunan bina arkeologi bawah air. Murid-murid sekalian, dalam melakukan penyelidikan sejarah, kita perlu berusaha mendapatkan sumber. Ketiga-tiga kaedah ini mempunyai kekuatan dan kelebihan tersendiri. Sekian sahaja perbincangan kita berkaitan tajuk penyelidikan dalam sejarah. Murid-murid jangan lupa subscribe, like dan share dengan rakan-rakan. Semoga murid-murid berjaya beroleh kerjaan cemerlang dalam taksiran tingkatan 1.